hasil daripada perjumpaan itu dengan pihak kementerian dan juga Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong. Perjumpaan dengan menteri adalah berkisar kepada isu yang viral berkenaan dengan harga tambang yang melonjak tinggi. Okey, cuma melalui pandangan kami dan juga melalui apa yang kami punya pandangan adalah ianya lebih kepada pemahaman ataupun maklumat atau informasi kepada pengguna itu sendiri sebenarnya. Kerana memang syarikat-syarikat di dalam industri e-hailing ni, mereka ada 2 kali ganda daripada surcharge yang mereka boleh kenakan. Contohnya kalau kata 70 sen dengan 90 sen tu diambil, maknanya RM2.10 dan RM2.70 per kilometer ataupun based on the surcharge atas apa-apa isu lah. Cuma transparansi berkenaan dengan surcharge ini yang kita persoalkan juga. Kita pun ada persoalkan juga. Dan juga bagi kami, perkara ini perlu diselesaikan dan ia perlu telus dan jelas. Dengan dasar semasa yang ada untuk industri e-hailing, perlu lebih telus supaya pengguna tidak terkesan dan tertipu dan pemandu-pemandu juga tidak terkesan dan tertipu dengan surcharge-surcharge yang kita tidak tahu di-charge berdasarkan atas faktor atau dasar apa. Jadi, kita menjelaskan kepada pihak menteri juga, concern kita memang berkenaan dengan isu ini. Dan untuk protection kepada pemandu-pemandu, untuk kadar charge yang 70 sen tu pun memang kita sentiasalah. Kita mohon supaya menteri bertindak supaya pemandu-pemandu ini tidak diperhambakan dalam dunia moden sekarang ni lah. Sebab saya nak hanya fokus kepada harga lantai itu saja. RM1.25 tu saja. Sebab bagi saya yang lain-lain ni, isu yang lain-lain ni masih lagi boleh dihadap lah. Macam birokrasi apa semua tu, bagi saya benda tu is continuously lah. Benda tu akan ada. Tapi kalau pemandu dapat harga yang munasabah ni, saya rasa yang lain-lain tu pun dia takkan automatik akan selesai dah sebenarnya. Dia isu dia sebenarnya harga yang 70 sen tu memang tak munasabah langsung. Bila kata pemandu sebelum ni, kebanyakannya dan untuk makluman juga, 70 sen dan 90 sen ni kita hanya dapat tahu apabila kenyataan rasmi menteri di media masa. Baru kita tahu sebenarnya guideline untuk industri e-hailing ni adalah 70 sen ke 90 sen. Jadi bila kita baru dapat tahu, bagi kami langsung tak munasabah lah. Kerana selama ini kita mengharapkan isu-isu ni dijaga rapi dan juga dijaga baiklah kebajikan pemandu-pemandu ni. Tapi yang kita tahu sebenarnya mereka meletakkan taraf untuk perkhidmatan e-hailing ni terlalu rendah sangat. Dengan harga dan juga dengan servis dan perkhidmatan yang lebih baik sebenarnya. Dan memudahkan pengguna-pengguna pun. Kerana perkhidmatan e-hailing ni dia based on aplikasi. Maknanya kereta-kereta tu hanya boleh dipanggil melalui telefon pintar. Dan pengguna hanya perlu buka pintu rumah dan kereta sudah tersedia di hadapan. Dengan kemudahan yang ada, pembayaran ataupun kadar upah itu perlu setimpal dengan perkhidmatan yang diberikan lah. Okey, dan saya nak cakap mengenai soal yang keadaan semasa lah dari segi penguatkuasaan. Okey, dan dalam masa yang sama juga kami sebagai pemandu berusaha untuk mengekalkan kualiti kepada pelanggan lah. Mana kata daripada segi servis, khidmat pelanggan. And then dan saya juga berharap pihak kerajaan dapat melakukan dapat monitor, dapat melaksanakan penguatkuasaan lah. Penguatkuasaan sekarang ni boleh dianggap macam lemah lah, tak ada ada certain perkara yang kami contoh kalau kata kalau kata pemandu yang sekarang ni kenderaan di bawah usia 10 tahun ada lesen PSV, ada insurans e-hailing. Tapi ada setengah tu dia memang dia ada lesen memandu, dia ada kenderaan bawah 10 tahun tapi dia tak ada insurans hailing pun dia boleh memandu. Ni sebagai contoh lah. Tidak mengikut garis panduan tu lah. So diharapkan pihak berkuasa dapat melakukan penguatkuasaan untuk melestarikan keadaan e-hailing semasa ni sesuai dengan kehendak pengguna yang mementingkan keselesaan dan juga keselamatan. Saya sebenarnya sekarang ni nak mohon pada pihak kerajaan supaya kurangkan kerenah birokrasi terhadap contohnya EVP,
Contohnya road tax. Sebab sekarang ni saya rasa road tax yang ada pun dah menyusahkan kita. Memanglah dari segi harga tu memang tak ada masalah. Dia orang kalau 6 bulan, dia orang bayar 6 bulan. Tapi disebabkan kami ni terpaksa pergi ke JPJ dan uruskan benda tu lebih kurang dalam 2 ke 3 jam untuk ni lah. And then birokrasi yang lain adalah mungkin nak dapatkan pengurangan lagi dari segi insurans yang sedia ada sekarang. And then tolong ringankan cara kami untuk pergi ke pihak kerajaan lah untuk menguruskan isu-isu birokrasi yang ini.